lagi kerana dadah cabung. Ini anak Mia lah ni. Sampai masuk suat khabar lagi. Memalukan kampung kita. Iya, anak Mia ni. Hei. Betul lah. Yang ambil dadah akulah, bukan mak akulah. Kau tengok sini. Hei, pekat. Weh Siti, ayah kau mati sebab dadah kan? Minggu depan, kalau kau nak bayar, lagi teruk daripada yang aku buat. Siti takut. Siti jangan takut, Mama adik sayang. Jangan biarkan keluarga anda menderita kerana dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT. Moga-moga tuan-tuan dan puan berada dalam keadaan yang cukup baik, dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan kita masih lagi berdepan dengan wabak COVID-19 ini. Pastikan kita duduk rumah dan jangan ke mana-mana. Tuan-tuan dan puan, untuk kita sama-sama kita tingkatkan balik kesedaran bagaimana bahayanya satu najis, satu perkara yang merosakkan masyarakat, bahkan agama, langsung juga boleh merosakkan negara. Dadah bukan masalah yang sekarang, tapi dadah ni dah lama dah berlaku, daripada dulu-dulu lagi. Masalah dadah ini memang membelenggu. Kalau kita tengok balik kepada video yang telah pun disediakan oleh pihak agensi itulah kebangsaan, bagaimana seorang anak, seorang suami dan juga seorang ayah ini telah pun menjadi fitnah masyarakat sekelilingnya. Walhal yang ambil dadah dia, tetapi apa yang berlaku ialah disebabkan dia yang terlibat dengan najis dadah ini, tetapi anaknya difitnah, anaknya pergi sekolah pun tak selesa. Sebab apa? Sebab perkara ini telah pun menjadi stigma masyarakat, jadi bahan bual masyarakat. Kita pun tahu bahawasanya masyarakat kita ini seringkali suka bercakap benda yang tidak elok daripada cakap benda elok. Sebagai contoh mudah je, kita berkahwin, kita panggil orang, ada mungkin yang kita tak sempat panggil. Orang tak tahu kita berkahwin, tetapi sekiranya perceraian berlaku, tak payah buat kenduri pun, satu dunia seolah tahu. Inilah masyarakat. Masyarakat lebih suka untuk cakap benda tak elok. Sebab benda tak elok ini ada sokongan-sokongan daripada nafsu dan syaitan. Sebab bila kita bercakap benda tak elok ini akan menyebabkan orang lebih suka dengar daripada benda-benda yang elok. Ini yang berlaku dalam masyarakat. Dan kalau kita tengok dalam video ini, bukan setakat anak dia, bahkan ibunya, orang yang sepatutnya menjadi tempat kita sandarkan doa, tetapi difitnah oleh masyarakat disebabkan oleh tindakan si anak ini yang terlibat dengan dadah, bahkan isteri dia. Orang yang terlibat dengan dadah ni, tuan-tuan saudari, dia akan terlibat dengan pelbagai perkara. Dengan kata lain, dadah ini menjadi punca. Dadah ini menjadi punca kepada kerosakan akhlak dan menjadi ibu kepada jenayah dan jenayah yang lain. Sebab apa? Sebab dadah ini dia ada beberapa level. Yang pertama, level ketagihan. Yang kedua, level kerinduan. Dan yang ketiga, level kebergantungan kepada dadah. Ini yang kita risau apabila seseorang itu telah terlibat dengan dadah. Kerana bila terlibat saja dengan dadah, dia susah untuk keluar balik daripada kancah dadah. Dipanggil sebagai kancah dadah, dipanggil sebagai belenggu dadah. Semasa duduk dalam ketagihan, nak tahu ketagih macam mana? Boleh tanyalah orang yang pernah merokok. Bagaimana ketagihnya dia, macam bulan puasa yang lalu tak sempat buka puasa, cari rokok dulu. Ini ketagih. Yang kedua, rindu. Nak tanya orang rindu ni, tanya dalam keadaan PKP sekarang ni bagaimana? Si ibu, si ayah, si suami, si isteri yang berjauhan dengan ahli keluarganya, bagaimana rindunya? Ini rindu. Dan yang ketiga, orang yang terlibat dengan dadah semakin lama, maka dia akan naik tahap kebergantungan pada dadah. Dependence on drugs. Bila dia dependence on drugs, dia bergantung pada dadah, maka kehidupan dia menjadi lebih susah. Maka bila berlakunya macam ni, orang-orang ini sanggup melakukan apa saja. Kita tengok dalam video tu bagaimana isteri dia dicari oleh satu kumpulan yang dulunya suaminya berhutang. Bila suaminya meninggal akibat dadah,
hutang yang ditinggalkan oleh suami ini tidak selesai, maka mereka ini akan mencari ahli keluarga yang ada di Ubud, diperas agar hutang itu dapat semula oleh mereka. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Sebab itu dadah ini satu perkara yang seboleh-bolehnya kita hindarkan, seboleh-bolehnya kita cegah dari rawat. Ya, kita cegah dari rawat. Sebab apa? Sebab bila dah terlibat dengan dadah ini, susah untuk kita tinggalkannya, kerana dia akan membentuk diri kita bukan setakat ketagih. Kita rindu, bahkan kita akan bergantung pada dia. Bila kita bergantung pada dia, maka kita akan lupakan perkara lain. Bahkan kita sanggup buat apa saja untuk merosakkan diri kita semata-mata kerana nak dapatkan dadah ini. Tuan-tuan, sebagai masyarakat, kita kena ingat Nabi SAW pesan, man ra'a minkum munkara, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi. Maksudnya cegahlah dengan kuasa, dengan tangan. Sebab dia pihak berkuasa. Tapi pihak berkuasa ini tidak boleh nak ambil tindakan sekiranya masyarakat tidak memberitahu. Maka dalam hadis ini yang keduanya, fa illam yastati', kalau tak mampu, tak ada kuasa, fa bilisani, maka bercakaplah. Ubahlah ia dengan percakapan, mengadu. Cerita dekat pihak berkuasa sekiranya ada perbuatan-perbuatan, ada aktiviti-aktiviti dadah sekitar kita. Fa illam yastati', kata Nabi, dan sekiranya kita tak mampu juga, fa bi qalbi, maka kita tegurlah dengan hati kita, kita tegurlah dengan iman kita bahawasanya kita dan keluarga kita tidak akan terlibat dengan dadah ini. Dan ingatlah, itulah selemah-lemah iman. Tak apalah, paling kurang kita masih ada iman untuk tidak terlibat dengan kancah durjana dadah ini. Ingat tuan-tuan, pada hari anti-dadah antarabangsa pada tahun ini, sama-samalah kita sebarkan fakta dadah. Moga-moga dengan itu kita dapat selamatkan nyawa. Jadi, jagalah diri kita, jagalah keluarga kita. Lebih baik cegah